Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat kita berkumpul lagi pada hari ini dalam kursus pengajian Islam kita. Jadi seperti biasa kita akan melangsungkan rutin mingguan kita, yakni dengan mempelajari beberapa kadar, satu kadar daripada ilmu fardu ain. Jadi diharapkan para peserta dapat bersiap sedia sebab sebentar lagi kita akan mulakan kelas kita, yakni kelas akidah. Sebentar lagi akan disampaikan oleh Al-Fadhil Dr. Sobri. Dan juga saya suka saya ingatkan untuk para peserta bersiap sedia dengan kertas dan pen biasa, dan juga suka saya ingatkan para peserta untuk niatkan ikhlas kerana Allah untuk belajar ilmu, insyaAllah. Dan juga saya ingatkan untuk para peserta untuk tutup kamera untuk melancarkan lagi majlis kita pada hari ini. Jadi sebentar lagi Ustaz Dr. Sobri akan masuk. Untuk para peserta bersiap sedia, boleh untuk mula untuk bersiap sedia dengan kertas dan pen. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandangkan apabila Ustaz Dr. Sobri telah pun masuk, jadi tanpa membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Sobri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini, pada pagi yang berbahagia ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan Allah taala memberikan kefahaman kepada kita semua terhadap apa yang akan kita perbahaskan insya-Allah taala. Amin, amin, amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pembahasan kita pada pagi ini pada membicarakan tentang sifatul kalam. Okey, pembahasan tentang sifat kalam Allah. Qala al-muallif rahimahullah lillahi ta'ala. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatih. لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب, tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Tuan Syekh, dan kalamnya. Nya itu mana? Yani kalam Allah. Nya itu kembali kepada Allah. Dan kalamnya, yakni kalam Allah, tidak ada permulaan seperti mana keseluruhan sifatnya. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Tuan Syekh, tidak menyerupai segala makhluk sama ada pada zat, segala sifat dan segala perbuatannya. Nya Allah. Maha suci Allah daripada apa yang dikatakan oleh golongan yang zalim dengan penyucian yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan, kata Tuan Syekh, dan kalamnya. Ini pembahasan tentang sifatul kalam. Yang mana pembahasan tentang sifatul kalam ini, tuan-tuan, ia adalah satu perbahasan yang rencam. Okey? Yang begitu diberikan perhatian oleh golongan para ulama. Sering diperdebatkan, sering didiskusikan. Sentiasa diberikan penerangan, diberikan syarahan oleh para ulama terhadap umat Islam kerana tentang pembahasan kalam ni, tuan-tuan, ia telah mengundang perdebatan yang begitu banyak, siri-siri perdebatan yang begitu banyak dalam sejarah peradaban Islam. Sehingga tuan-tuan, begitu banyaknya golongan para ulama memberikan perhatian terhadap pembahasan tentang sifatul kalam ini, tentang sifat kalamullah ini. Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, salah satu nama daripada nama-nama bagi ilmu al-aqidah adalah ilmu al-kalam.
Disebabkan perbahasan tentang sifatul kalam ini begitu diberikan syakna, begitu diberikan perhatian, begitu banyak didiskusikan, diperbahaskan oleh golongan para ulama dalam rangka memberikan kefahaman yang benar, syarahan yang tepat terhadap perbahasan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Disebabkan perdebatan demi perdebatan yang berlaku di kalangan masyarakat pada zaman dahulu, tuan-tuan. Yang berkisar, perdebatan mereka itu berkisar tentang sifatul kalam ini, maka kesannya ada beberapa golongan yang melatari perbahasan ini, tuan-tuan. Yang pertama, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Yang mana mereka dalam pembahasan tentang kalam Allah Ta'ala ini, perbahasannya perbahasan yang jelas, perbahasan yang tepat, disokong dengan adillah, disokong dengan dalil-dalil daripada Al-Quran wal Hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Golongan yang kedua adalah golongan Mu'tazilah. Ini golongan yang menafikan akan sifatul kalam, menafikan akan kewujudan sifat kalam pada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billahi min dzalik. Secara tidak langsung, tuan-tuan, dalam hal ini mereka telah pun mendustakan salah satu daripada ayat Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan golongan yang ketiga, tuan-tuan, yang pertama tadi Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang kedua adalah golongan Mu'tazilah, dan yang ketiga adalah golongan yang menyamakan antara Allah dan makhluk. Lalu mereka mendakwa bahawa kalam Allah Subhanahu wa taala itu ada huruf, ada suara, ada bahasa. Kadang-kala intonasinya tinggi, kadang-kala intonasinya rendah. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Maka, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, perkataan kalamullah atau Al-Quran, ia boleh datang dengan dua maksud. Jadi, tuan-tuan tulis kalamullah, kaf, lam, alif, mim, alif, lam, lam, ha. Ataupun kalau tak erti nak tulis Jawi, tulis dalam Rumi, KALAMULL, kalamullah. Lepas tu kasih palang sama dia dan tulis sebelahnya itu Al-Quran. Al-Quran. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalamullah ataupun Al-Quran. Kemudian, tuan-tuan lukis pula bawah tajuk kita tadi itu, kalamullah ataupun Al-Quran tadi, pecah kepada dua arrow. Okey, ini dua. Arrow pertama dan arrow kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang pertama, tuan-tuan tulis kalamullah ataupun Al-Quran dengan maqsud lafaz yang diturunkan. Kalamullah dengan maksud lafaz yang diturunkan. Apa maksud lafaz yang diturunkan ni? Lafaz yang diturunkan ni maknanya apa? Maknanya adalah yang tertulis di dalam mushaf.
Okey, yang tertulis ia di dalam mushaf. Bila tuan-tuan buka Al-Quranul Karim, mushaf Al-Quran itu tuan-tuan, tuan-tuan akan nampak suratul Fatihah, surah Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian Al-Maidah, An-Nisa dan sebagainya. Tuan-tuan dapat lihat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca, boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sebagai contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tuan-tuan, kalamullah ataupun Al-Quran dengan maksud lafaz yang diturunkan. Lafaz yang diturunkan. Kalau orang tanya, apa maksud lafaz yang diturunkan ni? Kata oleh kalian, lafaz yang diturunkan itu adalah yang tertulis ia di dalam mushaf. Yang tertulis ia di dalam mushaf. Yani kalau tuan-tuan buka mushaf, kan tuan-tuan nampak tulisan-tulisan yang tertulis dalam mushaf itu, yang kalau kita baca akan ada bunyi-bunyi seperti mana yang telah pun kita belajar dalam kitab dalam bab makharijul huruf, makhraj huruf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi itu Al-Quran ataupun kalamullah dengan maksud yang pertama, yaitu lafaz yang diturunkan, yaitu yang tertulis di dalam mushaf. Adapun tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kalamullah ataupun Al-Quran juga boleh datang dengan maksud yang kedua. Apakah maksud yang kedua? Maksud yang kedua adalah sifat kalam Allah yang azali dan abadi, tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak punya bahasa. Itu kalamullah ataupun Al-Quran dengan maksud sifatul kalam al-azaliyah. Sifat kalam Allah yang azali. Tulis cabang yang kedua itu tuan-tuan adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat kalam Allah yang azali ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ada beberapa poin yang tuan-tuan perlu letakkan di bawahnya. Yang pertama, ia bukan makhluk. Sifat kalam Allah Ta'ala ini, ia bukan makhluk. Bahkan ia azali dan abadi. Alright? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang kedua, berhuruf. Yang ketiga, bersuara. Yang keempat, ada bahasa. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kadang-kala hurufnya itu huruf Rumi, kadang-kadang hurufnya huruf Jawi. Sebagai contoh. Ada huruf, ada suara. Bila kita baca, ada dengar suara Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan dengar bacaan saya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ada huruf, ada suara dan ada bahasa. Kemudian akan tetapi tidak seperti kalam manusia. Akan tetapi tidaklah ia seperti kalam manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalam manusia ni tuan-tuan. Kenapa kita sebutkan tadi itu tidak seperti kalam manusia? Kalam Allah Taala tak seperti kalam manusia. Karena kalam manusia baharu. Okey, kalam manusia baharu. Sifat kalam yang ada pada manusia ni tuan-tuan, yang ada pada kita baharu. Ada mula, ada akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ada mula dan ada akhir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun tuan-tuan, kita kata tadi apa tu ia baharu, tiada mula dan tiada akhir. Baharu dengan maksud ada mula dan ada akhir. Dan ia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ada huruf, ada suara dan ada bahasa. Ia tidak seperti kalam manusia. Jadi kalam Allah ataupun Al-Quran dengan maksud lafaz yang diturunkan ataupun kalam Allah dengan maksud sifat kalam Allah yang azali tadi, kita kata ia bukan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berhuruf. Yang ketiga, tidak bersuara. Yang keempat, tidak berbahasa. Yang kelima, tidak seperti kalam manusia. 5 poin ini tuan-tuan mesti dicatat. Okey? Sifat kalamullah ataupun perkataan kalamullah ataupun perkataan Al-Quran itu boleh datang dengan 2 maksud. Yang pertama, sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Yang kedua, lafaz yang diturunkan. Kalau perkataan kalamullah dengan maksud sifat kalam Allah yang azali dan abadi, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kalam tersebut ia tiada permulaan bagi kewujudannya, maka ia bukan makhluk. Maka tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak punya bahasa dan tidak seperti kalam manusia. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kefahaman yang perlu tuan-tuan garapkan, yang tuan-tuan perlu letakkan dalam hati sanubari tuan-tuan. Iaitu perkataan kalamullah ataupun perkataan Al-Quran dengan maksud sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Yang mana ia bukan makhluk. Bila disebut sifat kalam Allah Ta'ala yang azaliyah dan abadiyah, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus faham bahawa ia bukan makhluk. Kerana ia tak ada mula, tak ada akhir. Bukan makhluk, kemudian tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak punya bahasa. Itu penting. Tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak punya bahasa, dan tidak seperti kalamnya manusia. Tak seperti kalam manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalam kita tuan-tuan, kalau kalam kita terdiri daripada beberapa huruf. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebagai contoh, kita kata kepada kawan kita, kau nak ke mana? Kau nak ke mana hujung minggu ni? Ini tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang kita keluarkan itu adalah ucapan yang kita tanya soalan tadi tu. Kau nak pergi mana petang ni? Ataupun hujung minggu ni, maka kawan kita tu mendengarnya. Mendengar ucapan kita tersebut, kalam kita tersebut. Ada huruf, ada suara dan ada bahasa. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Barang siapa yang mendakwa bahawasanya sifat kalam Allah Ta'ala itu baharu, maka mereka ni tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Mereka tidak beriman dengan apa tu kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa'alaikumsalam. Kerana sifat kalam Allah Ta'ala kita dah sebut tadi. Dah sebut awal-awal tadi tuan-tuan, ia bukan makhluk. Bila kita kata bukan makhluk, maknanya ia tiada mula dan tiada akhir. Tidak dicipta, bahkan ia kekal dan tidak akan binasa. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Jadi jelas tuan-tuan. Apa tu perkataan kalamullah ataupun perkataan sifatul kalam boleh datang dengan dua maksud. Yang pertama, yang tadi itu tuan-tuan, iaitu apa tu sifat kalam Allah yang azali dan abadi, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak punya bahasa. Dan yang kedua, kalamullah dengan maksud lafaz yang diturunkan. Okey, sekarang ni clear tak tuan-tuan? Al-Quran dengan maksud apa tu sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Siapa yang tak clear boleh tanya terus. Okey? Kerana bahasan ni bahasan yang sangat penting. Setakat ni clear Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalamullah dengan maksud yang pertama ni tuan-tuan, kalamullah dengan maksud sifat kalam Allah yang azali tadi, ia qadim. Okey? Kalamullah dengan maksud yang pertama tadi, kalamullah dengan maksud sifat kalam Allah yang azali dan abadi, maka ia qadim. Okey? Baik, bila dah selesai, dah faham yang cabang yang pertama tadi itu, kalam Allah ataupun Al-Quran dengan maksud sifat kalam Allah yang azali dan abadi, ia tidak berhuruf, ia tiada mula, tiada akhir, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak punya bahasa dan tidak seperti kalam manusia, maka kita pergi pula kepada kalamullah dengan maksud yang kedua. Tadi yang pertama tadi kalamullah dengan maksud sifat. Sekarang ni kalamullah dengan maksud lafaz yang diturunkan. Ataupun dalam bahasa Arab, al-lafzul munazzal. Lafaz yang diturunkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lafaz yang diturunkan tuan-tuan, kalamullah dengan maksud lafaz yang diturunkan ni, tuan-tuan kena letak juga poin-poin di bawahnya. Yang pertama, ia baharu. Yakni ada mula, ada akhir. Yang pertama, baharu. Yang kedua, ada huruf, ada suara dan ada bahasa kalau kita membacanya. Ada huruf, ada suara, ada bahasa. Contoh bila kita buka mushaf. Kita buka Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan dengar saya baca Quran. Bila saya baca tadi ni tuan-tuan, saya baca Al-Quran. Yang saya baca itu adalah Al-Quran. Dan tuan-tuan dengar ada huruf, ada suara, ada bahasa. Bila saya sebut qul, qaf lam. Okey. Jadi ada huruf, ada suara.
Dan ada bahasanya itu bahasa Arab. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu bahasa Arab, itu bukan bahasa Melayu. Jadi Al-Quran dengan maksud yang kedua ni, iaitu Al-Quran dengan maksud lafaz yang diturunkan ni, ia baharu. Tak seperti yang pertama tadi, qadim. Okey, Al-Quran dengan maksud yang kedua ni adalah baharu. Ada, bila sebut baharu maknanya ada mula, ada akhir. Bila yang qadim dia tu, bila kita sebut kalam Allah Taala itu qadim, maka maknanya tiada mula, tiada akhir. Kalau kita kata kalamullah dengan maksud lafaz yang turunkan di baharu, maknanya ia ada mula, ada akhir. Ada huruf, ada suara dan ada bahasa. Akan tetapi walaupun ia baharu, kita harus ingat ia bukan ciptaan Jibril ataupun bukan juga ciptaan Nabi Muhammad SAW. Sungguh pun ia baharu, akan tetapi ia bukan ciptaan Jibril dan bukan juga ciptaan Nabi Muhammad SAW. Aha. Okey. So ada berapa poin lah. Yang pertama tadi ia baharu. Yang ni ada mula, ada akhir. Poin yang kedua ada huruf, yang ketiga ada suara, yang keempat ada bahasa. Yang kelima, sungguh pun begitu, sungguh pun ia baharu, namun ia bukan ciptaan Jibril, bukan juga ciptaan Nabi Muhammad SAW. Poin yang keenam. Yang keenam apa dia tuan-tuan? Poin dia, lafaz yang diturunkan ini adalah ibarat kepada sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Tulis. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lafaz yang diturunkan ini adalah ibarat kepada sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Macam mana pula dah, macam mana nak faham ni? Poin yang keenam ni. Ustaz kata apa tadi? Ia, lafaz yang turunkan ini, ia adalah ibarat kepada sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Macam mana nak faham poin yang keenam ni? Apa maksud ibarat? Litaqribil faham, untuk mendekatkan faham kita, tuan-tuan, kata ulama. Contoh ya, katakan depan kita itu ada papan putih. Di belakang saya ni, katakan ni papan putih. Saya tuliskan perkataan Allah alif lam ha. Allah. Kalau saya tanya tuan-tuan, ini apa? Yang belakang saya ni apa? Katakan belakang saya ni papan putih, saya tuliskan alif lam lam ha. Kemudian saya tanya kepada tuan-tuan, ini apa? Tuan-tuan akan kata apa? Ini Allah, Ustaz. Adakah, ya betul, bila kita baca Allah alif lam lam ha, Allah. Akan tetapi adakah ini yang kita sembah? Adakah ini yang kita sembah? Jawapannya tidak. Kerana yang ada di belakang, yang ada di papan putih itu adalah tulisan. Dan ia baharu. Tulisan dan ia baharu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bila kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita baca, maka bunyinya Allah. Adakah ini yang kita sembah? Tidak. Yang ini adalah tulisan, ia baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Akan tetapi, ada akan tetapi itu. Walaupun apa yang kita yang dituliskan itu baharu, ia bukan Allah, akan tetapi alif lam lam ha yang tertulis di papan putih itu adalah ibarat kepada sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Yang tertulis itu alif lam lam ha itu, ia adalah ibarat kepada zat yang menjadi sembahan bagi kita semua. Ibarat kepada zat yang menjadi sembahan bagi kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Jadi tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu maksud ibarat, tuan. Contoh yang lain yang boleh saya bagi untuk mendekatkan faham lagi. Katakan saya tulis api, API pada papan putih. Adakah api yang saya tulis di papan putih itu sebenar-benar api? Tidak. Kalau ia sebenar-benar api, maknanya akan terbakar papan putih itu. Dan bila saya sebut api, tak ada pula keluar api pada mulut kita, pada mulut saya. Tidak. Jadi api yang saya tulis di papan putih itu, ia adalah ibarat kepada nyalaan yang membakar, yang panas di luar sana itu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain. Kalau saya tulis lembu, LEMBU, lembu. Adakah yang tertulis di papan putih ini, lembu itu adalah lembu yang hakiki? Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab yang tertulis di papan putih ini, ia adalah ibarat kepada binatang 4 kaki yang sedang menangguk rumput di padang itu yang mengembu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Apa yang kita tuliskan di atas papan putih tadi itu, ia menunjuk kepada, yadullu ala, menunjuk kepada yang hakiki yang berada di luar sana. Adapun ia sendiri, ia bukan hakiki, ia hanyalah tulisan. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Jadi bila kita kata, kita kembali pada bahasan kalam tadi itu. Bila kita kata lafaz yang diturunkan itu, ia adalah ibarat kepada sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Maknanya lafaz yang diturunkan itu, ia menunjuk kepada sifat kalam Allah yang azali dan abadi yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu. Maknanya tuan-tuan, bila kita sedang menanggung mushaf, apabila kita sedang menanggung mushaf Al-Quran Al-Karim itu, tidak bermakna kita sedang menanggung sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Tulis poin tersebut. Sama ni kita tulis bahawa mushaf itu atau lafaz yang diturunkan itu, ia adalah ibarat bagi sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Maka kita tulis juga di bawah itu, maka apabila seseorang itu menanggung mushaf, tidak bererti bahawa dia sedang menanggung sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Faham tak tuan-tuan? Jadi poin yang mesti ada di bawah perbahasan kalam Allah ataupun Al-Quran dengan maksud yang kedua, iaitu lafaz yang diturunkan. Yang pertama, ia baharu. Bila sebut baharu, ada huruf, ada mula, ada akhir. Kemudian yang kedua, ada huruf. Yang ketiga, ada suara. Yang keempat, ada bahasa. Yang kelima, ia adalah ibarat, ia bukanlah ciptaan Jibril dan bukan juga ciptaan Nabi Muhammad. Yang keenam, ia adalah ibarat bagi sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Bila kita faham poin yang keenam itu, tuan-tuan, ia adalah ia adalah ibarat bagi sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Maka kita tambah poin yang seterusnya, yang ketujuh. Maka apabila seseorang itu sedang menanggung mushaf Al-Quran, itu tidak bermakna bahawa dia sedang menanggung sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Faham tak? Faham tak tuan-tuan? Faham Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala,
apa tu itu pembahasan tentang sifatul kalam al-azaliyah. Okey. Jadi perkataan kalamullah ataupun lafaz yang diturunkan itu ia boleh datang dengan dua maksud, dua cabang saya sebut tadi. Okey. Yang pertama tuan-tuan, kalamullah dengan maksud sifat. Kalamullah dengan maksud sifat kalam Allah yang azali dan abadi, yang ia bukan makhluk. Tidak berhuruf, tidak bersara, tidak punya bahasa dan tidak seperti kalam manusia. Okey. Kemudian kalamullah dengan maksud yang kedua iaitu lafaz yang diturunkan. Kalau orang tanya apa maksud lafaz yang diturunkan, jawapannya yang tertulis di dalam mushaf. Yang tertulis dalam mushaf itu kesemuanya lafaz yang diturunkan lah. Adakah ia makhluk? Ya, ia makhluk. Okey, ia baharu. Ada mula, ada akhir. Bila kita baca ada suara, ada bahasa, ada huruf. Ada huruf, ada suara, ada bahasa. Walaupun kita kata ia baharu, namun ia bukanlah ciptaan, bukan karangan Jibril, bukan ciptaan dan karangan Nabi Muhammad SAW. Dan lafaz yang diturunkan itu ia ibarat bagi sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Yani ia menunjuk kepada sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Dan tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila seseorang itu sedang menanggung mushaf, dia sedang menanggung mushaf Al-Quran, dia kilik kat dada dia ke atau dia pegang dengan tangan dia, maka itu tidak bermakna bahawa dia sedang menanggung sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Kerana lafaz yang turunkan itu ia bukan sifat, tapi ia menunjuk kepada sifat. Ia bukanlah sifat, tetapi ia menunjuk kepada sifat. Macam tadilah, lembu, api tadi, yang tertulis di atas papan putih itu bukanlah hakiki, bukan api yang sebenar, bukan lembu yang sebenar. Akan tapi ia ibarat kepada lembu ataupun ia ibarat kepada api yang membakar di luar sana. Ia menunjuk kepada Muhammad wa ala. Salam Ustaz, boleh tanya saya? Adakah kalamullah itu yang ditulis Al-Quran itu ibarat seperti kalam yang Allah tulis daripada azali dan abadi, Ustaz? Adakah apa yang tertulis di Quran itu ibarat seperti kalam Allah yang tertulis daripada azali dan abadi? Yang tertulis di dalam mushaf itu ia adalah ibarat bagi sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Ibarat tu tuan-tuan nak mudah fahamnya, kita kata yang menunjuk kepada. Yang menunjuk kepada. Tetapi ia bukanlah hakiki. Ia bukan hakiki. Ia yang menunjuk kepada sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Tapi ia bukanlah sifat kalam Allah yang hakiki. Tidak. Sebab tu saya kata tadi, bila kita sedang menanggung mushaf Al-Quran, bukan bermaksud kita sedang menanggung sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Jadi, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbahasan tentang sifatul kalam yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan kalau dalam apa disebabkan perkataan kalamullah ataupun Al-Quran itu boleh datang dengan dua maksud, maka tidak boleh kita mengitlakkan perkataan tersebut di hadapan orang awam. Sebagai contoh kita kata Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Kalau kita sebut Al-Quran makhluk, maka kita bimbang nanti ada orang salah faham. Lalu mereka mengatakan bahawasanya sifat kalam Allah yang azali dan abadi itu makhluk. Sebab apa? Sebab Al-Quran juga boleh datang dengan dua maksud. Okey? Juga tak boleh kita kata Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Kerana kalau kita kata semikian, maka nanti kita bimbang ada orang salah faham. Lalu mereka mendakwa bahawa mushaf Al-Quran yang kita baca, yang kita pegang itu tuan-tuan, ia
bukan makhluk, sedangkan dia makhluk. Okey. Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kena perincikan. Okey, kalamullah ataupun Al-Quran dengan maksud sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Ya, ia tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak punya bahasa, ia bukan makhluk. Adapun Al-Quran ataupun kalamullah dengan maksud lafaz yang diturunkan, itu baharu. Ini kita perincikan. Al-Quran dengan maksud sifat, ia bukan makhluk. Tapi Al-Quran dengan maksud lafaz yang diturunkan, ia makhluk. Perincikan. Akan tapi kalau kita yang berada dalam majlis ilmu sekarang ni, yang mana kita faham bahawasanya perkataan kalamullah ataupun Al-Quran boleh datang dengan dua maksud, maka tak ada masalah kalau kita nak ucapkan dengan ucapan yang mutlak. Contoh, kita kata kalam Allah makhluk. Bila saya sebut kalam Allah makhluk, maka tuan-tuan faham, oh, yang Ustaz kendaki dengan kalamullah di situ adalah sifat, adalah lafaz yang turunkan. Dan bila saya kata Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran baharu, maka tuan-tuan faham, oh, Al-Quran yang Ustaz masukkan itu adalah Al-Quran dengan maksud lafaz yang diturunkan. Bila saya sebut Al-Quran qadim, jadi tuan-tuan faham, oh, Al-Quran yang Ustaz masukkan itu adalah Al-Quran dengan maksud sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Okey. Jadi dalam maqam ta'lim, dalam tempat kita belajar, dalam situasi dan suasana kita sedang belajar, maka tidak ada masalah kalau kita nak kata Al-Quran itu qadim ataupun Al-Quran baharu, ataupun kalamullah itu qadim ataupun kalamullah itu baharu. Kerana kita faham akan maksudnya. Cuma kalau kita berada di khalayak orang awam, bersama dengan orang awam, maka hendaklah kita perincikan. Al-Quran dengan maksud lafaz yang diturunkan, ia baharu. Al-Quran dengan maksud sifat kalam Allah yang azali dan abadi, ia bukan makhluk. Sebagai contoh. Okey. Habis itu. Jadi kata Tuan Syekh rahimahullahu ta'ala, wa kalamuhu qadimun kasair sifatihi, dan kalamnya, ya Allah, tidak ada permulaan seperti mana seluruh sifatnya. Contoh sifat sama', basar, qudrat, hayat, iradat, ilm, sifat baqa, kesemuanya adalah sifat-sifat yang tiada permulaan baginya. So bila Tuan Syekh sebut situ, dan kalamnya, okey, dan kalamnya tidak ada permulaan seperti mana keseluruhan sifatnya. Contohnya apa? Sifat sama, tiada mula, basar tiada mula, qudrat, iradat tanpa mula, hayat tanpa mula, ilm tanpa permulaan. Habis tu. Dan kalamnya tidak ada permulaan seperti mana keseluruhan sifatnya. Kerana sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala makhluknya, sama ada pada zat, segala sifat dan segala perbuatannya. Kerana Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluk. Kalau Allah Taala sama makhluk, maka nescaya segala sifat yang ada pada Allah Taala juga baharu. Maka disebabkan Allah Taala tak sama dengan makhluk, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ia tidak seperti sifat-sifat makhluknya. Sifat-sifat Allah Taala ia qadim, tiada permulaan dan tiada perakhiran. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, sama ada dari sudut zat, sifat maupun perbuatan. Bila kita sebut zat Allah, maknanya apa? Maknanya haqiqatullah, hakikat Allah. Dan kata ulama, la ya'rifu haqiqatallah illallah. Tidak ada yang mengetahui akan hakikat Allah melainkan Allah Ta'ala juga. Adapun zat, kalau digunakan pada makhluk, ia merujuk kepada jisim. Bila sebut zat makhluk, maknanya jisim. Okey? Dan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dari sudut sifat.
sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya sifat yang qadim. Sifat yang tiada mula dan tiada akhir. Okey, sifat yang tiada mula dan tiada akhir. Dan sedangkan sifat yang ada, yang sifat bagi makhluk, ia baharu. Sifat makhluk baharu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian kata Tuan Syekh lagi. Dan segala perbuatannya. Yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyerupai segala makhluknya dari sudut perbuatannya. Bila sebut perbuatan Allah, maknanya ibrazul asya' minal adami ilal wujud. Mengadakan segala sesuatu daripada tiada kepada ada. Ataupun ibrazul syai'i minal adami ilal wujud. Mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Itu adalah perbuatan Allah. Yang ini mencipta. Bila sebut fi'lullah, bila sebut perbuatan Allah, maknanya mencipta. Mengeluarkan akan sesuatu daripada tiada kepada ada. Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kata Tuan Syekh, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang dikatakan oleh golongan yang zalim dengan penyucian yang sempurna. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci daripada segala tuhmahan, segala dakwaan yang dilemparkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat-sifat yang tidak layak baginya, yang tidak layak ke atasnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Contoh, orang mengatakan Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Ada tangan, ada kaki, ada jari, ada betis. Ada naluri dan ada perasaan. Kalamnya itu ada suara, ada huruf, ada huruf, ada suara, ada bahasa. Kadang-kala dia punya nadanya tinggi, kadang-kala nadanya rendah, kadang-kala dalam bentuk bertanya, kadang-kala dalam bentuk ta'ajub. A'udzubillahi min dzalik. Ini semua tuan-tuan adalah pegangan-pegangan i'tiqad-i'tiqad yang bertentangan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syairah dan Al-Maturidiyah. Kerana kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala dakwaan golongan-golongan yang zalim. Golongan zalim di situ tuan-tuan yang dikenaki daripadanya adalah golongan-golongan yang kafir. Yang kafir. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 254 dari surah Al-Baqarah, wal kafiruna humuz zalimun, wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itu mereka lah orang-orang yang zalim. Okey, mereka telah menzalimi diri mereka dengan kekufuran yang telah mereka lakukan tersebut. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala sifat yang tidak layak ke atasnya, yang cuba dinisbahkan oleh orang-orang kafir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey? Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tadi itu ayat yang keberapa? Ayat 254. Ayat 254 dari surah Al-Baqarah. Jadi kekufuran itu, tuan-tuan, kufur itu ia adalah sebesar-besar dosa. Dan ia adalah sebesar-besar bentuk kezaliman. Kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebesar-besar bentuk kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yani pahala
ataupun dosa bagi mereka yang menisbahkan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosanya itu adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi orang kafir ni tuan-tuan, mereka pada hakikatnya telah pun menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran mereka tersebut. Pada hakikatnya orang kafir telah pun menzalimi diri mereka sendiri dengan dengan kekufuran yang telah mereka lakukan tersebut. Okey, habis itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا. Min angkat sikit. Angkat sikit teks tersebut. Daripada فيتلخص من معنى ما مضى. Setakat ni macam mana, ada soalan ke nak tanya? Subhanallahil azim, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat kalam ni tuan-tuan yang saya bacakan tadi, yang telah kita syarahkan tadi tuan-tuan, ia mengundang satu musibah yang besar pada zaman dahulu terhadap para ulama kita tuan-tuan. Khususnya pada zaman Khilafah Ma'mun sebagai contoh. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, di mana ramai di kalangan umat Islam yang dibunuh pada era pemerintahan mereka, hanya kerana para ulama tidak mahu menyebut dengan lidah mereka Al-Quran makhluk. Kerana kalau mereka kata Al-Quran makhluk, dengan lidah mereka dibimbangi ada orang salah faham, lalu mendakwa bahawasanya sifat kalam Allah Ta'ala itu baharu. Sedangkan sifat kalam Allah Ta'ala itu ia qadim. Okay? Habis itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Imam Ahmad ni tuan-tuan, dia merupakan anak murid kepada Imam Syafi'i. Satu ketika yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bermimpi dan mimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mimpi tersebut tuan-tuan, Rasulullah meninggalkan pesan kepada Imam Syafi'i supaya mengkhabarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahawa nanti akan datang satu masa di mana dia akan diuji dengan musibah yang begitu besar, yang begitu berat. Dia akan diuji dengan ujian yang begitu berat. Okey. Dan Rasulullah pesan kepada Ahmad bin Hanbal, hendaklah dia sabat, hendaklah dia tetap di atas kebenaran walau apa pun yang berlaku. Jangan sekali-kali dia berganjak daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sekali-kali dia berganjak daripada kebenaran yang dipertahankan. Lalu Imam Syafi'i kemudiannya mengutuskan seorang utusan untuk pergi kepada Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan tentang perkara tersebut. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal bila mendengar akan perkara tersebut, bahawa dia nanti akan datang satu zaman bahawa dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu berat, dan ketika itu hendaklah dia sabat, hendaklah dia tetap di atas kebenaran. Maka walaupun dia rasa sedih tentang perkara tersebut, akan tapi tuan-tuan, beliau sangat gembira, bercampur gembira dan sedih. Sebab apa? Sebab
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Perkara ini dikhabarkan sendiri oleh Rasul SAW melalui guru beliau iaitu Imam Syafi'i. Lalu disebabkan dia gembira pada ketika itu tuan-tuan, dia buka jubah dia dan diberikan kepada dia buka jubahnya dan diberikan kepada utusan tadi sebagai hadiah. Kemudian bila utusan tersebut kembali semula kepada Imam Syafi'i nak melaporkan bahawa tugasnya telah pun selesai, Imam Syafi'i kata, apa yang dibagi kepada engkau? Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, utusan tersebut dia tak cerita langsung pun kepada kepada Imam Syafi'i bahawa Imam Ahmad bin Hanbal bagi hadiah kepada dia. Tak bagi hadiah kepada Imam Syafi'i pun. Akan tetapi Imam Syafi'i bila orang tersebut datang melaporkan bahawa dia punya tugasan telah pun selesai, Imam Syafi'i secara spontan kata, apa yang dibagi pada engkau? Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, dia Imam Ahmad bin Hanbal ada beri hadiah kepadaku, hadiah jubah. Maka kata Imam Syafi'i, keluarkan, kamu jangan risau, aku tak ambil jubah tersebut kerana ia diberikan kepadamu. Cuma aku mohon jasa baik agar kamu rendamkan jubah ini dalam air yang disediakan oleh beliau. Kemudian Imam Syafi'i ingin mengambil barakah daripada air rendaman jubah Nabi Allah, air rendaman jubah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Lihat bagaimana Imam Syafi'i mengambil barakah daripada kesan tinggalan Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang saleh. Jadi di sini tuan-tuan boleh kita ambil manfaat bahawa mengambil barakah daripada golongan para salihin, mengambil barakah daripada kesan-kesan tinggalan para rasul ialah satu perkara yang diharuskan dalam Islam, seperti mana yang telah disebutkan sebentar tadi. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukuplah terlebih dahulu untuk pada hari ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk pada matan khususnya. ويتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا، وهي الوجود إلى آخر المتن. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira. Kita tahlil 3 kali dan kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ustaz Sobri. Jadi harap para peserta dapat buat murajaah sementara sebelum kita mulakan kelas yang seterusnya. Selepas ini kita akan mulakan kelas fiqh yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Luqman, insyaAllah. Jadi diharapkan para peserta dapat bersiap sedia. Barakallahu fikum.